Shalom saudara-saudari, mari kita nyanyikan lagu Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Bapa. Kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa Engkaulah penguasa, Engkaulah pencipta, Engkaulah pembela, penopang kami Bapa. Kami bersyukur kerana kami telah pun berpeluang mengenali Engkau sejak kecil lagi, ataupun dari awal lagi Bapa. Bukan kerana kami lebih pandai, tapi hanya kerana Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah memanggil kami untuk mendekati-Mu, untuk mengenali-Mu, untuk menjadi umat-Mu, untuk menjadi anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala ini adalah kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Ya Bapa, pada pagi ini Bapa, biarkanlah kami mendekati-Mu Bapa, dan Engkau juga datang mendekati kami, supaya kami bertemu dengan Engkau pada pagi ini. Biarkanlah hidup kami dibasahi dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dan ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 78 ayat 65 hingga 72. Akhirnya Tuhan bangun seolah-olah daripada tidur. Dia bersemangat seperti orang kuat yang sudah minum wine. Dia memukul mundur musuh-musuhnya dan mempermalukan mereka selama-lamanya. Tetapi dia menolak keturunan Yusuf. Dia tidak memilih suku Efraim. Sebaliknya dia memilih suku Yehuda dan Bukit Sion yang sangat dikasihinya. Di sana dia mendirikan rumahnya seperti kediamannya di syurga, dan seperti bumi kukuh selama-lamanya. Dia memilih hambanya Daud dan mengambil dia dari padang rumput, dari tempat dia menjaga ternakan, dan menjadikan dia Raja Israel untuk menggembalakan umat Israel, umat Allah. Daud menjaga mereka dengan penuh perhatian dan membimbing mereka dengan kecekapan. Nah, saudara dan saudari, ayat Mazmur pada hari ini merupakan penutup kepada Mazmur 78 yang begitu panjang. Dan di sepanjang Mazmur 78 kita banyak melihat sejarah. Kita banyak melihat kemurkaan Allah. Kita banyak melihat pemberontakan umat Israel. Nah, saudara dan saudari, sebagai penghujungnya, Allah memberi satu gambaran yang cukup cantik di mana menunjukkan kuasa Allah yang tidak dapat dipertikaikan. Nah, saudara dan saudari, ayat 65-66 mengatakan bagaimana Allah menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa di atas musuhnya. Nah, saudara dan saudari, ayat 65 kata, akhirnya Tuhan bangun seolah-olah daripada tidur. Dia bersemangat seperti orang kuat yang sudah minum wine. Dia memukul mundur musuh-musuhnya dan mempermalukan mereka selama-lamanya. Nah, saudara dan saudari, di sini kata apa? Akhirnya Allah bangun untuk bertindak. Nah, saudara dan saudari, dia bersemangat seperti orang kuat yang sudah minum wine.
Perhatikan di sini, bukan bermaksud Allah minum wine. Ya? Ramai orang kata, oh Allah juga minum wine, saya pun boleh minum arak, minum kasbat, minum tiger dan sebagainya. Bukan. Saudara saya di sini kata seperti. Allah sangat bersemangat seperti. Bukan bermaksud dia sudah, tetapi hanya berkata dia semangat seperti orang yang sudah minum wine. Nah saudara-saudari, bila Allah bangun, bila Allah bertindak, apa yang dia lakukan? Dia memukul, mundur musuh-musuhnya dan mempermalukan mereka selama-lamanya. Nah, saudara dan saudari, kejadian ini sebenarnya berlaku di 1 Samuel bab 5. Di mana pada waktu itu tabut perjanjian Allah dibawa, dirompak dan dibawa ke kota Asdod. Bila sampai di kota Asdod, wow, berlaku keadaan yang huru-hara. Bila tabut perjanjian Allah sampai di sana, sampai di dalam kuil, saudara dan saudari, dewa-dewi, anak-anak patung itu bila nampak tabut perjanjian, mereka semua jatuh, runtuh, pecah dan rosak. Dan bukan saja itu, saudara dan saudari, penduduk-penduduk di Asdod itu semua kena wabak, bengkak-bengkak di atas badan mereka. Ayo, seluruh kota itu huru-hara bila tabut perjanjian Allah sampai di situ. Jadi akhirnya mereka hantar tabut perjanjian itu ke tempat lain, ke Gad. Mana tahu sampai Gad sama juga. Bila dewa-dewi semua runtuh, semua jatuh, semua pecah. Dan badan penduduk di situ semua bengkak-bengkak. Nah saudara dan saudari, akhirnya mereka merayu untuk menghantar balik tabut perjanjian ke Sion, ke kota Yerusalem. Nah saudara dan saudari, ini bermaksud bila Allah bertindak, semua musuh itu bergegar dan mereka takut. Mereka tidak dapat berdiri langsung di depan Allah. Nah saudara dan saudari, tiada Tuhan selain Allah kita. Amin. Tiada Tuhan, yang lain semua palsu. Yang lain semua adalah penyamaran daripada kuasa iblis. Bila mereka nampak Allah, mereka terbongkar rahsia, mereka jatuh, mereka runtuh, mereka pecah. Dan saudara dan saudari, Allah kita tetap Allah yang menang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara dan saudari, semua dewa-dewi semua tidak dapat standing dengan Allah kita. Masih saya ingat suatu kali di Tua Pekong Sibu, ya saudara dan saudari. Bila seorang pastor kami masuk ke Tua Pekong itu, wow, dia masuk sahaja saudara dan saudari. Dia masuk dan dia tidak berniat apa-apa. Bila dia masuk ke situ, ada seorang ketua di kuil itu, di Tua Pekong itu keluar dan cari dia. Dia kata, "Halo mister, adakah kamu seorang pastor?" "Oi, ya, saya seorang pastor. Macam mana kamu tahu?" Itu ketua Tua Pekong kata, tolong cepat keluar dari sini." Kenapa le? Oleh sebab kamu ada di sini, dalam sana kami tidak dapat tukar nilai itu tidak dapat melakukan upacaranya. Gagal. Saudara dan saudara, kerana roh jahat, dewa-dewi di sana, mereka kenal Allah kita. Mereka tahu Allah kita itu adalah Allah yang maha tinggi. Dan saudara dan saudari, bila mereka dewa-dewi itu nampak Allah kita, mereka pula jatuh, runtuh dan tidak lagi berkuasa. Nah saudara dan saudari, oleh itu hari ini kita sebenarnya sudah mendapat suatu emas, sudah mendapat mutiara yang terbaik, Allah yang paling berkuasa di dalam kita. Jangan pula kita pergi mencari-carikan, jangan pula kita pergi mencari-carikan Tuhan yang lain, dewa-dewi lain yang langsung tidak berguna. Nah saudara dan saudari, kita bersyukur Allah kita penuh berkuasa. Allah kita Allah yang betul, Allah yang amat, Allah yang benar, Allah yang satu-satunya di seluruh muka bumi ini. Amin. Nah saudara dan saudari, kalau rumah kamu masih simpan sebarang ajimat, sebarang miring, sebarang dewa-dewi, anak patung yang lain, tolong saudara dan saudari, pecahkan dia dan alihkan dia, buangkan dia daripada rumah kamu, supaya rumah kamu menjadi tempat milikan Allah dan menjadi tempat kediaman Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara dan saudari, seterusnya ayat 67 sampai 72. Menunjukkan betapa kuasa mutlaknya Allah di atas umatnya sendiri. Nah saudara dan saudari, di sini dia kata, ayat 67, tetapi dia menolak keturunan Yusuf. Dia tidak memilih suku Efraim. Sebaliknya dia memilih suku Yehuda dan Bukit Sion yang sangat dikasihinya. Nah saudara dan saudari, Allah memilih. Bukan dia memilih Yusuf. Waktu itu Yusuf sebenarnya dalam sejarah orang Israel, kalau kita tahu, sepanjang umat Israel, sejarah mereka, Yusuf mempunyai kedudukan yang tinggi. Yusuf mempunyai nama yang sangat baik di antara semua suku Israel.
Masih ingatkah siapa Yusuf itu yang menjadi Perdana Menteri di Mesir pada suatu ketika dahulu dan menyelamatkan seluruh umat Israel hanya kerana dia menyimpan makanan yang cukup di dalam gudang sebelum wabak datang, sebelum kekeringan ataupun musim kemarau datang. Nah, saudara dan saudari, walaupun Yusuf mempunyai nama yang baik, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hati manusia, tetapi Allah tidak memilih Yusuf. Allah juga tidak memilih Efraim, saudara dan saudari. Walaupun Efraim selalu dicatat, banyak cerita Efraim dalam Alkitab, sangat popular. Walaupun dia panas baran, tapi sangat popular. Nah, Tuhan tidak memilih orang yang kedudukan tinggi. Tuhan tidak memilih orang yang sangat popular. Tapi dia pilih siapa? Dia pilih Yehuda. Saudara dan saudari, Yehuda pada waktu itu langsung tiada populariti di antara 12 suku. Dia adalah suku yang paling lemah, paling kecil, saudara dan saudari. Tetapi Allah pula memilih Yusuf yang langsung tiada populariti. Dan Allah juga memilih Bukit Sion. Masih ingat pada waktu itu Bukit Sion langsung belum ditawan, belum ditakluki oleh orang Israel. Dia adalah kota yang terakhir yang ditakluki. Dia adalah kota yang paling susah ditakluki kerana ada orang yang raksasa di sana. Nah, saudara dan saudari, tetapi Allah tetap memilih Bukit Sion sebagai tempat kediamannya, memilih Yerusalem sebagai kota sucinya. Nah, saudara dan saudari, seterusnya ayat 69, di sana dia mendirikan rumahnya seperti kediamannya di syurga dan seperti bumi kukuh selama-lamanya. Yang Allah tinggal di sana selama-lamanya. Boleh bayangkankah raja yang paling mulia tinggal di kota, kampung, desa yang paling kecil? Saudara dan saudari, bayangkan Allah yang mulia tinggal di kampung yang paling kecil, paling terpencil, saudara dan saudari. Inilah caranya Allah mempunyai kuasa mutlak yang tidak dapat dipersoalkan ataupun dipertikaikan. Selalu di luar pemahaman kita, selalu di luar jangkaan kita. Belum habis lagi, saudara dan saudari, ayat 70, dia memilih hambanya Daud. Nah, saudara dan saudari, siapa Daud? Daud adalah yang paling kecil di antara saudara mara, di antara adik-beradiknya, saudara. Dia ada banyak abang, tapi Allah tidak memilih abangnya. Abangnya semua sudah matang, semua sudah besar, tetapi Allah memilih Daud yang masih kecil, berbelasan tahun, 16 tahun kalau tidak silap waktu dia dipilih Allah. Baru 16 tahun, orang kata agak ngirup susu, masih minum susu lagi, belum matang, belum besar. Tapi Allah sudah memilih dia menjadi raja kepada seluruh umat Israel yang mengetuai 12 suku yang lain. Nah, saudara dan saudari, di antara 12 suku, Allah memilih suku yang paling kecil iaitu Yehuda. Di antara semua kota yang ditawan, Allah memilih kota yang paling terpencil iaitu Yerusalem. Di antara belasan orang adik-beradik, Allah memilih Daud sahaja sebagai raja umat Israel. Nah, saudara dan saudari, ini boleh memperlihatkan bahawa Allah mempunyai kuasa mutlak. Allah memilih Yehuda, Allah memilih Bukit Sion, Allah memilih Daud bukan kerana mereka sangat pandai, bukan mereka terlalu pandai, lebih pandai daripada orang lain, lebih kuat daripada orang lain, ataupun lebih beriman daripada orang lain. Bukan. Satu sahaja sebabnya kenapa Allah memilih mereka, iaitu di ayat 68. Dia kata yang sangat dikasihinya. Kita tidak jumpa sebab-sebab lain kenapa Tuhan buat pemilihan sedemikian. Tetapi hanya satu sebab, iaitu Allah mengasihi mereka. Kamu kata Allah itu pilih kasih. Ya, mungkin dia pilih kasih. Tapi dia ada kuasa untuk pilih kasih. Betulkah? Saudara dan saudari, Allah ada kuasa mutlak untuk memilih siapa-siapa pun menurut rencananya yang tersendiri. Kita tidak dapat mempertikaikannya. Jadi saudara dan saudari, hari ini kita bersyukur. Hari ini kita juga yang terpencil, yang terkecil, yang terlemah, kita pula yang dipilih oleh Allah. Betulkah saudara dan saudari? Saya bersyukur kerana saya nampak dalam sejarah Allah selalu memakai orang muda, generasi muda untuk mendatangkan transformasi. Kalau kita lihat di England, transformasi dibawa oleh satu kumpulan yang muda-mudi, termasuk John Wesley, untuk mendatangkan transformasi melalui kekudusan. Nah, saudara dan saudari, dalam sejarah banyak generasi reformasi dibawa oleh orang muda-mudi. Nah, saudara dan saudari, dan kita boleh nampak tahun 2018 bagaimana tsunami politik datang, bagaimana kerajaan 61 tahun ditumbang. Itu juga kerana pengundi-pengundi muda-mudi yang ditambah begitu banyak sehinggalah kerajaan lama itu dijatuhkan. Saudara dan saudari, apa maksud saya di sini?
Allah selalu memakai orang yang tiada populariti, tiada posisi tinggi untuk melakukan kerja yang luar biasa. Nah, saudara dan saudari, kita masih ingat Allah kata sebiji biji sawi boleh mendatangkan pokok yang besar. Betulkah, saudara dan saudari? Tuhan memakai orang yang kecil terpencil untuk melakukan kerja yang mulia. Dalam hidup saya pun selalu faham. Saya pun selalu tidak memahami, saudara dan saudari. Sejak saya masuk ke sekolah seminari pada usia 18 tahun. Dan akhirnya pada usia 20 tahun saya dipilih. Walaupun pada waktu itu saya merupakan pelajar yang paling muda di antara semua pelajar di MTS. Tapi saya dipilih menjadi presiden untuk student body. Saudara dan saudari, saya pun tidak terfikir, tapi Allah memilih. Dan bila saya graduate, saya menjadi pastor yang paling muda dengan usia 22 tahun sahaja. Dan saudara dan saudari, saya pun tidak terfikir bagaimana Tuhan boleh memilih saya sebagai seorang pastor. Sedangkan orang lain tengok saya, kamu pastor kah? Baru 22 tahun begitu muda kah jadi pastor? Ya, saya pun tidak faham kenapa begitu muda jadi pastor. Tapi saudara dan saudari, itulah saya kata, kuasa mutlak Allah tidak difahami orang. Tuhan ada kuasa mutlak yang tidak dapat dipertikaikan orang. Dan dia mau pilih siapa? Dia pilih siapa. Hari ini saudara dan saudari, Tuhan memilih kita sebagai AJK. Tuhan memilih kita sebagai pemimpin, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pastor. Bukan kerana kita lebih pandai daripada orang lain. Bukan kerana kita lebih kuat, lebih beriman daripada orang lain. Tidak ada apa-apa yang boleh dimegah-megahkan. Hanya kerana Allah mengasihi kita. Ya, Allah pilih kita dengan kuasa mutlaknya sendiri. Jadi saudara dan saudari, sebaik saja kita dipilih, jangan kita sombong. Banyak di antara kita lepas dari AJK, lain muka dia, lain mulutnya, ya, lebih sombong. Anggap dirinya pandai, dirinya kuat. Orang semua mau pilih saya, bukan saya mau. Orang semua mau pilih saya kerana saya lebih pandai, kerana saya lebih kuat. Itu mungkin dikeluarkan daripada mulut kita. Jangan, saudara dan saudari, kita mesti rendah hati. Ya, kita dipilih bukan kerana kebolehan kemampuan diri, tetapi hanya kerana Allah mengasihi kita. Amin. Nah, saudara dan saudari, bagi mereka yang tidak dipilih Allah untuk menjawab jawatan itu, jangan kamu cemburu, jangan kamu muram, jangan kamu patah semangat, jangan marah Allah. Jangan, saudara dan saudari. Kita nampak di 12 suku itu, selain daripada Daud dipilih menjadi raja, Tuhan juga memilih suku-suku lain. Ada posisi-posisi lain untuk mereka. Ada yang menjadi general, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi ketua askar, ada yang menjadi ketua menjaga alat muzik di dalam rumah ibadat. Nah, setiap mereka diamanahkan kerja-kerja yang berlainan. Semua mereka penting, sama penting di depan Allah. Jangan pakai mata manusia lihat, hanya jadi pastor baru pangkat tinggi, hanya jadi pengurusi baru pangkat tinggi. Bukan, itu mata manusia. Tapi mata Allah melihat semua posisi sama penting, saudara dan saudari. Kerana semua kita untuk menjayakan kerajaan Allah. Amin. Jadi saudara dan saudari, semakin besar posisi kita, semakin berat beban kita. Tak perlu cemburu, saudara dan saudari. Apa yang kita perlu buat? Kita lakukan kewajipan kita, amanah kita dengan sebaik mungkin, supaya kita boleh bersukacita berjumpa dengan Allah. Tidak perlu takut-takut, kerana kita telah pun bertanggungjawab melakukan segala kewajipan, segala tugas yang Tuhan amanahkan kepada kita. Itu sudah cukup. Amin. Saudara dan saudari, jadi hari ini ingatkan kita Allah yang kuat dan dahsyat, luar biasa. Jadi jangan cari bomo, cari ajimat, cari miring, cari yang lain. Jangan. Kita kekal percaya kepada Tuhan, dan kita perlu yakin tak kira apa jua pelantikan Allah, semua itu berdasarkan kuasa mutlaknya. Kita terima sebarang pemilihan, sebarang kuasa Allah, dan kita melakukan dengan baik, kita akan diberikan anugerah yang jauh lebih besar lagi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana Engkau begitu berkuasa. Tiada Tuhan yang lain selain Engkau. Kami mohon agar Engkau meneguhkan iman kami, supaya sampai mati pun kami tetap percaya Engkau. Dan berkatilah kami kalau hari ini Engkau memberikan amanah kepada kami, tak kira kami pastor, AJK, pemimpin ataupun guru sekolah minggu dan sebagainya.
Biarkanlah kami dengan hati yang rendah hati, supaya kami tidak mengangkuhkan diri, tidak mengangkat diri, tidak mengampu diri. Bapa, bantulah kami ingat bahawa semua ini hanya kerana Engkau mengasihi kami, hanya kerana Engkau memilih kami. Kalau bukan Engkau yang memilih kami, siapa kami pada hari ini? Bapa, kami memohon agar Engkau selalu menjaga, memelihara hati kami, supaya merendahkan hati. Bapa, berkatilah kami pada hari ini, supaya sepanjang hari ini kami mengalami dan mengenali Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.